Aduh, akhirnya orang tua tuh dah terlepas dari cengkaman kau. Bandar raya yang sibuk, inilah aku. Hai, adik, awak buat apa? Tak buat apa? Apa? Tak buat apa-apa. Awak rakam bawah skirt perempuan tu. Kenapa? Kau ada masalah? Abang, saya orang baru di sini. Saya orang baru di sini, tak nak cari pasal. Tolonglah hormat saya sikit. Jom, kita minta maaf dekat dua orang gadis tu dan padam video tu. Hai, Kau ni siapa? Nak bagi aku rokok pula? Kenapa aku kena bagi muka dekat kau? adik, ini tak elok kan? Kenapa? Apa yang tak elok? Cih, berambus cepat. Aduh, aku ni orang baru. Memang tak nak cari pasal. Dah diberi peluang, tak nak pula. Abang, perlahanlah, perlahan. Sakit. Sakit? Abang, saya minta maaf. Abang orang baik, janganlah ambil hati. Lepaskanlah saya. Tapi, aku baru belek tadi, dah ada berpuluh-puluh gadis kat dalam tu. Cuba cakap, macam mana aku nak lepaskan kau? Abang, tolonglah. Apa yang kau dah buat dekat aku? Dalam masa 5 tahun ni, kau akan mati pucuk. Kalau selepas 5 tahun kau betul berubah, kau boleh datang cari aku. Berambus. Hei, dua orang gadis, tadi ada orang curi ambil gambar awak. Lain kali bila kat luar, berhati, hati sikit. Apa yang curi ambil gambar? Jangan risau, gambar tu saya dah padam. Oh, macam tu rupanya. Kalau macam tu, terima kasihlah, adik lelaki. Siapa tahu betul keberlakon. Sekarang ni taktik selamatkan gadis jelita dah lapuk sangat orang guna. Saya nak cakap, awak ni perasan sangat kan? Awak ni jelita ke? Saya. Sudahlah, jangan bergaduh, adik lelaki. Saya tengok awak ni baik hati. Apa kata, awak tolong saya buat satu perkara? Cakaplah, perkara apa? Jadilah suami saya. Hah? Apa hal ni? Tolong selamatkan seorang gadis jelita, terus dapat isteri percuma? Dua gadis cantik ni merendah diri betul? Ini hanya pertolongan kecil sahaja, tak perlu balas dengan berkahwin denganku. Siapa yang nak berkahwin dengan kau? Jangan haraplah. Siapa nama awak? Asal mana? Dah kahwin ke belum? Nama saya Jiang Xiaofeng, orang kampung, belum kahwin. Kalau macam tu, memang sempurna. Jom, ikut saya pergi ke pejabat pendaftaran. Betul ke ni? Kau jangan berangan. Datuk saya sakit tenat, jadi sepupu saya nak minta awak berlakon dengan dia. Mulai dari sekarang, awak adalah suami sepupu saya, menantu keluarga Liang. Faham tak? Apa? Baik, saya akan balik sekarang. Datuk saya dah nazak, tolong ikut saya sekali. Asalkan awak beri kerjasama yang baik. Saya bagi RM1,000 kepada awak. Alahai, duit ke tak penting pun. Kebetulan pula, saya tahu sedikit ilmu perubatan, boleh bantu rawat datuk awak. Dijamin sembuh dengan sekelip mata. Kakak, apa kata? Saya ajar dia dulu, supaya dia tak buat lawak bodoh. Baik, Dengar sini betul. Mulai dari sekarang, awak ialah pengurus besar kumpulan Qiangsheng yang sukarela datang ke keluarga Liang untuk berkhidmat dan tidak akan campur tangan dalam pembahagian harta. Faham tak? Kau tengok mana tu? Cik. Muka awak pucat, ada ikatan yang tersembunyi di kening awak, mungkin petanda kesejukan. Badan wanita yang bersifat yin mudah dijangkiti sel sema. Cik, kitaran haid awak kacau. Bilau, senggugutlah tu. Kau ni penjahat tak guna. Kau berani intip saya? Cik, awak mengalami haid tidak teratur dan senggugut teruk. Hei, lelaki kurang ajar. Berani awak mengintai saya? Oi, siapa yang mengintai awak? Saya sedang merawat awak lah. Aduh, buka pintu kereta. Saya tak nak jadi pelakon tambahan ni lagi. Buka pintu. saya takkan dapat cari orang yang sesuai dalam masa terdekat. Tak boleh biarkan dia pergi. Doktor Ajaib Jiang, saya minta maaf. Saya minta maaf bagi pihak sepupu saya. Begini, saya tambah lagi RM1,300, tapi awak tak boleh pergi. Barulah betul. Tamakkan harta dan nafsu, tapi masih kata diri dia pandai perubatan. Bila semua dah selesai, saya akan suruh awak berambus. Yuxin,
budak kampung nih. Jangan dia nih menantu yang awak beritahu saya tuh. Betul. Amboy, anak saudara, awak jangan ambil orang upahan saja kan? Tengok muka dia yang nampak miskin nih, mungkin awak ambil saja mana orang di jalanan untuk cukupkan bilangan, hahaha. Yuksin, kalau nak carilah yang lebih kurang sama taraf. Dengan orang bawahan macam nih, saya rasa udara pun dah tercemar. Sudah, awak serahkan saja jawatan CEO tuh. Lagi pula, awak cuma seorang perempuan, lambat laun akan kahwin dan keluar. Awak tak layak mewarisi harta keluarga Liang. Lagipun, awak kata dia suami awak, dia betul? Betul suami awak ke? Hah? Nak bukti? Mudah saja. Saya, anak sulung keluarga Liang, dicium oleh budak miskin. Malah, itu ciuman pertama saya. Nak tunjuk bukti? Bukan senang ke? Tak nampak ke kalau dia bukan isteri saya? Macam mana dia boleh biarkan saya cium? Sayang, ciumlah saya balik biar dia putus asa terus. Sayang, kita tak payah layan orang yang tak penting ni. Jom kita masuk, jumpa Atuk. Tak guna. Datuk sudah nazak. Atuk, janganlah pergi dulu. Atuk belum cakap macam mana nak bahagi harta lagi. Ayah bertahanlah sikit lagi. Cepat, ambilkan pen dan kertas, biar ayah tulis wasiat tentang harta keluarga nih. Atuk, semua salah saya. Salah saya sebab tak bawa teman lelaki balik awal. Pada pandangan saya, Datuk ni memang tak boleh diselamatkan lagi. Cepatlah sediakan pengkebumian. Datuk tak tenang, semua ini disebabkan oleh Liang Yuksin. Pada pandangan saya, sebelum pembahagian harta, kita patut pecat cucu yang tak guna nih, pecat jawatan CEO Liang Yuksin. Sebelum pembahagian harta pusaka, tarik balik dahulu jawatan presiden cucu yang derhaka, Liang Yuksin ini. Pada pandangan saya, orang tua ni mati pun tak tenteram sebab Liang Yuksin. Saya cadangkan, bahagian harta pusaka dia tu tak payahlah dibahagikan. Atuk masih bernyawa, kamu semua sudah fikirkan tentang pembahagian harta. Kamu tak takut Atuk balik cari kamu malam nanti? Hai Ziyang, ini urusan keluarga Liang membahagikan harta, apa kena? Mengena dengan orang luar macam kau. Sibuk nak menyampuk kenapa? Jangan, kau pun mengidamkan harta Datuk. Kau, Anak dan cucu mitalis sekalian, memang kelakar sungguh. Orang tua tu masih bernyawa, kamu dah mula berebut harta? Kau ni orang bodoh, cakap merepek apa nih? Malah orang tua ki pun dah sahkan, orang tua ni takkan hidup lama dah. Kau ni siapa? Beraninya cakap besar dekat sini? Betul tu, siapa pula dia ni? Berani nak menabur fitnah. Halau dia keluar. Kau tahu apa? Doktor tak berguna ni, memang silap rawatan. Di mata kamu semua orang tua ni memang dah tak lama. Tetapi di mata saya, dia masih hidup dan sihat walafiat. Maksud awak, Datuk saya masih boleh diselamatkan? Tapi ada 5 minit sahaja lagi. Selepas 5 minit, tak ada harapan lagi. Maksud awak, Datuk saya masih boleh diselamatkan? Ya, tapi ada 5 minit sahaja lagi. Selepas 5 minit ini, tiada sesiapa pun yang boleh menolongnya. Jiang Xiaofeng, saya merayu pada awak, tolonglah selamatkan Datuk saya. Liang Yuksin, awak dah gila? Orang tua tu dah nak mati? Awak masih nak biarkan si bodoh ni buat kerja gila? Jahanam mana yang cakap saya kicing ni dokter palsu. Kepakaran perubatan saya, walaupun taklah dikatakan yang terbaik, tapi jika dilihat di bandar ini, saya juga termasuk dalam senarai yang hebat. Bila saya cakap orang tua ni akan meninggal, maka dia memang akan meninggal. Liang Yuksin, awak dengar tak? Kata orang tua ki, awak berani soal? Awak nampak sendiri, mereka yang menghalang saya. pada pandangan korang, bukan ke korang memang dah rasa Datuk akan pergi? Apa salahnya biarkan Jiang Xiaofeng cuba? Bukan tak boleh, tapi kalau si bodoh ni gagal selamatkan Datuk, maka Liang Yuksin perlu letak jawatan sebagai presiden syarikat dan tak boleh menuntut sebarang warisan. Betul tu. Baiklah, kalau dia tak dapat sembuhkannya, saya rela meletak jawatan sebagai presiden syarikat dan meninggalkan syarikat tanpa sebarang harta. Jiang Xiaofeng, saya pertaruhkan segalanya pada awak, saya harap awak buat yang terbaik. Baik. Jiang Xiaofeng, kalau awak betul boleh sembuhkan orang tua ni, saya akan jadi anak murid awak dan berkhidmat kepada awak seumur hidup. Jiang Xiaofeng, macam mana? Macam mana dengan Jiang Xiaofeng?
Saya nak mulakan sekarang. Hai, kau ni kurang ajar betul. Berani kau pukul orang tua ni. Kau ni binatang. Apa yang kau buat? Liang Yuxin, inilah akibatnya kerja orang yang kau bawa balik. Jiang Xiaofeng, awak nak gila ke? Saya sedang merawat penyakit. Ah, Atuk. Datuk, Budak ni betul pukul Atuk sampai mati. Betul ke dia yang bunuh? Betul ke dia? Sekarang dah sah dia yang bunuh. Faham. Ini peluang baik untuk halau Liang Yuxin keluar dari keluarga ini. Semua orang dah nampak, orang yang Liang Yuxin bawa balik telah membunuh orang tua ini. Sekarang, sebagai anak sulung keluarga Liang, saya secara rasmi mengisytiharkan merampas jawatan presiden daripada Liang Yuxin dan pada masa yang sama, menghalaunya keluar dari keluarga Liang buat selamanya. Saya yang menyebabkan kematian Atuk. Sayalah puncanya, sayalah yang menyebabkan Datuk mati. Dengan adanya cucu yang tidak mengenang budi macam ni, sungguh malang nasib keluarga Liang. Hoi, bila masa pula hal keluarga Liang perlu diulas oleh pembunuh macam kau ni? Kelakar betul. Kau cuma pengemis busuk. Ada hati nak ajar ahli keluarga Liang cara nak buat kerja? Jiang Xiaofeng, cakaplah sesuatu. Kenapa dengan Datuk saya ni? Datuk, janganlah tercegat kat sini. Datuk. Jiang Xiaofeng, nyawa orang bukan mainan. Kau dah janji nak sembuhkan Datuk saya. Ada seorang cucu keluarga Liang yang tak mengenang budi. Memang ada, bukan saja bawa balik jantan entah mana. Malah dia sendiri yang hantar Datuk pergi. Jiang Xiaofeng, Sia, saya percayakan awak. Kau ni memang kurang ajar. Pergi dari sini. Kau keluar sekarang, jangan berdiri kat sini. Berhenti, Yan Kian, dah jadi macam ni pun, kau masih nak tolong pembunuh ni lari? Alahai, buat apa nak buang masa bercakap dengan diorang? Orang, halau Yan Kian dan Liang Yuxin keluar dari keluarga Liang. Apa hak kamu halau kami? Kau orang luar, berani nak menjerit dalam keluarga Liang? Datuk. Datuk, Aduh, penat saya menahan diri. Makai, sakitnya saya menahan diri. Budak ni betul-betul boleh sembuhkan Atuk. aduh. Tabib ajaib, tunggu dulu. Saya sedia berikan separuh harta keluarga sebagai tanda terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya. Ayah dah gila ke? Budak ni cuma bernasib baik saja. Ini cuma kebetulan yang sangat jarang berlaku. Betul tuh, Atuk. Janganlah tertipu dengan penipu ni. Apa yang dia tahu tentang perubatan? Dia ni orang luar. Keluarga ini bukan kamu yang tentukan. Kamu berdua anak tak guna. Ingat, saya tak dengar apa yang kamu cakapkan tadi. Saya belum mati lagi. Kamu dah nak bahagikan harta? Kamu berdua keluar dari sini. Keluar dari keluarga Liang. Mulai hari ini, kamu bukan lagi waris keluarga Liang. Ayah, saya tahu saya salah. Dengarlah penjelasan saya. Ayah. Atuk, janganlah macam ni, Atuk. Halau mereka keluar. Ayah, saya, anak ayah sendiri. Ayah tak boleh buat keputusan melulu macam ni. Ayah. Situasi sebentar tadi, saya faham semuanya. Terima kasih sekali lagi atas jasa baik tabib ajaib. Orang tua tak perlu berasa terhutang budi. Kita ni dah macam keluarga sendiri. Nama saya Jiang Xiaofeng. Saya menantu lelaki Atuk. Hah, Awak, apa yang awak merepek ni? Atuk, kami cuma berlakon. Bukan betul? Betul? hahaha. Bagus. Saya terima menantu nih. 7 hari dari sekarang, saya akan jemput orang untuk majlis pertunangan kamu berdua. 7 hari lagi, saya akan menjemput orang kenamaan untuk majelis pertunangan kamu berdua. Atuk, saya tak. Atuk, hal majelis pertunangan ini kita bincang lain kali. Untuk jaga kesehatan dulu. Tabib, terimalah saya sebagai anak murid. Mulai sekarang, saya sanggup tinggalkan galanya, dan berguru dengan Tuan. Oi, berhenti. Saya tak terima anak murid. Tapi kalau awak nak belajar, saya boleh ajarkan awak 2-3 teknik. Jiang Xiaofeng, betul ke penyakit Atuk saya dah sembuh? Saya amat yakin pada adik Jiang. Tengok badan saya sekarang, bukan main sihat lagi. Cucu kesayangan Atuk
Jom kita balik. Kamu tempahlah satu meja hidangan yang terbaik dan keluarkan wain kesayangan Atuk, Yubing Xiao. Atuk nak minum dengan cucu menantu Atuk sampai puas. Dengan keadaan Atuk sekarang, minum sedikit wain tak ada masalah. Kalau macam tuh, saya pergi sediakan. Bagus, bagus, bagus. Datuk keluar, saya pun nak ikut. Bagus. Kakak sepupu, kakak betul-betul nak kahwin dengan dia ke? Saya rasa Mamat tuh, dia bernasib baik saja kan? Mama tuh memang ada kemahiran. Sampai orang tua Ki pun kagum sangat padanya. Saya tengah fikir, ada tak cara untuk halau dia keluar, tapi tak buat Atuk marah? Saya pun hairan pasal hal ni. Coba kakak cakap, orang tua Ki itu memang terkenal dengan sifat angkuhnya. Cepatlah tolong saya cari jalan penyelesaian. Saya, memang ada caranya. Dah kenyang? Makanlah perlahan-lahan. Cik muda, tuan tua dah pesan. Malam ini Cik muda mesti bawa menantu lelaki balik dan tinggal bersama Cik muda. Menantu lelaki, kenapa saya perlu bawa dia? Tuan tua dah pesan, malam ini saya mesti pastikan Cik muda tidur dengannya. Tuan tua memang terbaiklah. Kakak sepupu, Mak Cik Liu ni hanya dengar cakap datuk sebelah ibu. Apa kata, kakak benarkan dia tinggal 1 malam. Mak Cik Liu, saya benarkan Jiang Xiaofeng tidur di tempat saya 1 malam, tiada masalah, tapi Kian mesti teman saya. Nak main game ke? Bukankah awak tak reti main? Memang tak reti. Ini idea yang Kian. Cepatlah masuk. Yuxin, Hai. Jiang Xiaofeng, kakak sepupu saya sedang mandi. Awak jangan masuk. Aduh, Yuxin. kurang ajar. Jangan sentuh kakak sepupu saya. Wah, saya dah selamatkan awak, kenapa awak pukul saya pula? Tak apalah, lebih baik saya pergi dulu. Perlahan-lahan. Jangan bergerak, kalau bergerak lagi, saya dah nampak semuanya nanti. Aduh, Jangan sentuh saya. masih sakit ke? Tak sakit. Saya dengan niat baik nak akupunktur untuk rawat luka kamu berdua, tapi kamu berdua asyik fikir saya ada niat tak senonoh. Kalau macam tu, baik saya pergi daripada saya disalah anggap oleh kamu berdua. Tunggu sekejap. Apa kata begini? Saya cadangkan, awak pergi ke pusat perubatan kawan saya, anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Boleh juga, kebetulan saya boleh bertukar pandangan tentang perubatan dengan rakan sebidang. Oke, kita dah sampai di sini. Kedai ubat ni, adakah Yusin mainkan saya? Encik Jiang, betul, Yuxin dah beritahu saya semuanya. 1.800 ringgit sebulan, tempoh percubaan 3 bulan, makan dan tempat tinggal disediakan. Boleh terima? Boleh, tiada masalah. Kalau macam tu, Jiang Xiaofeng, buatlah kerja betul-betul. Saya gerak dulu. Tak sangka awak berani betul nak tinggal di sini. Tapi tempat saya nih, bukan sebarangan orang boleh masuk. Saya nasihatkan awak bersiap sedia untuk beredar. Jangan risau, bos. Saya tak perlu buat persiapan pun. Saya dah datang, tak ada niat nak pergi. Orang kampung macam awak nih, sekadar nak cari tempat untuk hidup senang saja kan? Saya beritahu awak, kalau tempoh percubaan tak capai tahap, saya tetap akan suruh awak berambus. Bos, tentang itu jangan risau. Saya ni pasti takkan beri peluang untuk bos suruh saya pergi. Awak cakap besar betul, semua bakat awak guna pada mulut saja, ya?
Kalau begitu, bos nak cuba keupayaan saya yang lain tak? Tak tahu malu. Bos, saya cakap pasal keupayaan akupunktur. Saya tak peduli, kalau tak capai permintaan saya, awak kena berambus dari sini. Dokter, dokter, cepatlah selamatkan anak saya. Jangan risau, ini cuma stroke haba sikit dan hipoglisemia, ambil 2 dos obat herba. Nanti baiklah. Hei, bos cantik, jangan sesuka hati bagi ubat. Budak ni bukan stroke haba dan bukan juga hipoglisemia. Mengapa melalut? Siapa awak ni? Ada hak kena menyampuk. Cik puan yang cantik, budak kecil ini keracunan. Merepek betul. Saya mahir dalam perubatan timur dan barat, dan tidak pernah melihat keracunan dengan simptom sebegini. Tauke, percayalah cakap saya. Cing Buliang hanya akan memburukkan lagi keadaannya. Awak ni cuma dokter kampung yang tidak belajar perubatan secara rasmi. Sekarang awak nak ajar saya buat kerja? Tolong diam, kalau tidak, awak keluar dari sini. Kalau awak cuma pembantu kedai, buatlah kerja awak. Kenapa nak menyamar jadi dokter? Kalau anak saya sakit teruk, disebabkan awak percaya atau tak, saya akan robohkan klinik awak nih. Nanti awak akan tahu. Ada sesetengah orang nih, tiada kemahiran pun, tapi suka sangat cakap kosong. Tahu ke, pada pandangan saya, orang macam nih, baik awak pecat saja, takut nanti ada pula orang mati diobatinya. Jiang Xiaofeng, awak dengar tak? Klinik kecil saya ni tak muat untuk awak yang hebat sangat. Baik awak pergi malam ni juga. Saya akan beritahu Yuxin tentang hal ni. Perut saya sakit. Ciao Bao. Dokter, kenapa dengan anak saya nih? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Apa maksud awak tak tahu? Bukankah awak kata anak saya kurang darah dan kena stroke haba? Awak nih dokter tak guna, awak dah bunuh anak saya? Biar saya kerjakan awak. Kakak. Bertenang. Saya boleh rawat betul. Boleh apa bendanya? Pemilik kedai awak semua dokter tak berguna. Apa yang bagusnya awak tahu? Jiang Xiaofeng, jangan buat hal. Cepat telepon 120. Saya pun tak boleh rawat, apatah lagi awak. Jangan risau. Xiao Bao, kamu dah sedar? Terima kasih, dokter pakar. Terima kasih. Pada pandangan saya, awak jauh lebih hebat daripada dokter tak guna ni. Anak awak sebenarnya keracunan makan stroberi layar. Selepas ini hati sikit dengan pemakanan. Jangan makan apa-apa merata ya. Oh, ya. Ini adalah bayaran rawatan untuk awak. Aduh, tak apalah. Malu pula. Kalau ada masalah, carilah saya ya. Nama saya Jiang Xiaofeng. Iya, baik. Cis, apa benda? Tutup sajalah kedai kamu. Janganlah rosakkan masa depan dokter pakar muda ini. Hati-hati jalan ya. Nah, ambil. Saya minta maaf atas apa yang berlaku sebentar tadi. Tapi, sejujurnya, dengan kebolehan awak, bekerja di sini adalah merugikan bakat awak. Saya belajar perubatan untuk menyelamatkan nyawa. Di mana pun menyelamatkan nyawa kan? Tuan muda, awak sudah tamat waktu bekerja. Saya datang untuk menjemput awak. Bos cantik, saya pergi dulu. Tuan muda, bukankah awak kata ini hanya lakonan? Aduh, Makcik Liu. Lebih rapat daripada nenek kandung saya. Dia siap bawakan kunci isteri saya, Yusin. Knock knock, tengok almari baju isteri saya, Yusin. Kenapa awak balik? Apa yang awak buat secara senyap-senyap nih? Saya menantu keluarga Liang yang ditetapkan oleh orang tua tunggal, rumah isteri saya.
Yusin, itu adalah rumah saya. Kenapa pula saya tak boleh balik? Jiang Xiaofeng, hubungan kita hanyalah kerjasama. Awak ingat doktor kampung macam awak ni layak jadi menantu keluarga Liang ke? Kalau macam itu, saya pergi dululah. Semoga kita bertemu lagi. Sudah lewat begini, dia nak pergi mana? Adakah saya terlalu melampau? Akhirnya, hanya sekadar tetamu yang lalu lalang. Lupakan saja, lebih baik cari tempat untuk bermalam dulu. Apa yang kamu nak buat? Berhenti, lepaskan perempuan itu. Apa yang kamu semua nak buat nih? Jahanam, pergi dari sini sekarang. Jomlah main. Main dengan abang. Main dengan abang. Biar abang layan kau puas. Puas. Binatang, lepaskan budak perempuan tu. Oh ye ke? Zaman sekarang ni ada lagi orang yang tak takut mati? Budak tak guna. Nak jadi hero selamatkan gadis? Aku rasa kau yang cari nahas. Kau cepat lari, kau takkan dapat kalahkan mereka. Yang patut lari ialah kamu semua. Anak haram, kau tunggu aku. Kau tunggu aku. Kamu tak apa. Apa? Saya tak apa. Apa? Jejak kacak? Nama saya, Liu Qingcheng. Siapa nama awak? Nama saya Jiang Xiaofeng. Kamu cedera, biar saya hantar kamu balik dulu. Aduh, apa punya takdir ni? Kenapa jumpa balik? Liang Yuxin, saya tak nak pun ganggu awak. Kita ni memang ditakdirkan bersama agaknya. Mari, Xiaofeng, saya belanja awak segelas. Liu Qingcheng, kau berani memalukan aku di depan ramai orang hari ini. Aku mesti dapatkan kau juga hari ini. Kak Qingcheng, siapa di luar tu? Seorang mamat yang menjijikan. Liu Qingcheng, dasar perempuan tak guna. Patutlah kau menolak aku. Rupanya kau bela jantan simpanan dekat rumah ya. Li Shikai, apa sebenarnya yang awak? Nak? Kak Qingcheng. Nak buat apa? Jangan lupa, dulu kau ni cuma perempuan tak guna yang merempat. Bukankah aku yang mengangkat nama kau? Kenapa nak berlagak suci pula? Sekarang kau nak lupakan tuan kau ni? Anak anjing, lepaskan tangan aku. Awak nak buat apa? Lepaskan bos saya. Saya boleh lepaskan awak, tapi lepas ni awak tak boleh cari pasal dengan Kak Qingcheng lagi. Anak anjing, kau tahu siapa aku ni? Hanya dengan satu perkataan dari aku boleh buat korang hilang tanpa jejak. Xiaofeng, cepat lari. Kita tak mampu cari pasal dengan Tuan Li. Anak anjing, sekarang melutut dan jilat kasut aku sampai bersih. Aku mungkin boleh pertimbangkan untuk lepaskan kau. Anak haram, jilat kasut aku sampai bersih, baru aku boleh pertimbangkan untuk lepaskan engkau. Kata itu saya pulangkan balik kepada awak. Cepat melutut, jilat kasut saya sampai bersih. Masih ada masa. Anak haram ni berani sentuh perempuan aku. Belasah dia sampai lumpuh. Tuan Li, saya merayu. Lepaskanlah dia. Dia cuma sepupu jauh yang minta saya carikan kerja. Tolonglah lepaskan dia. Kak. Sepupu jauh? Kau ingat aku ni bodoh ke? Xiaofeng, jangan buat hal. Tuan Li, awak dah pukul saya. Dia betul. Betul cuma sepupu jauh saya. Lepaskanlah dia. Hahaha. Nak aku lepaskan si bodoh ni? Kau kena buat aku gembira dulu. Kalau tidak, aku terus potong 3 kakinya. Hahaha. Disebabkan kau ni pandai berunding, aku maafkan si bodoh ni. Tapi dia mesti jilat kasut aku sampai bersih dulu. Kau, Xiaofeng. Xiaofeng. Sayalah punca awak dimalukan. Jilatlah kasut dia dan cepat pergi. Kak, saya tak akan pergi dan saya tak akan biarkan mamat ni sakiti kita berdua. Kakak tak berbaloi awak berkorban untuk saya macam ni? Kak, apa mengarut yang awak cakap ni? Tuan Li, kan? Saya tahu awak sangat berkuasa, tapi saya nasihatkan awak. Lebih baik awak pergi dari sini sekarang juga, kalau tak... Hui, beritahu si budak kecil ni, siapa aku sebenarnya? Tuan Li kami, berharta berbilion. Bilion, semua benda dia boleh uruskan. Kau ni siapa pula? Aku tak suka sungguh dengan nyamuk kecil ni, belasah dia. Tuan Li, saya merayu lepaskan dia. Kak. Saya sanggup melutut. Pergi. Perempuan murahan, di mana kau jumpa budak mentah ni? Pandai juga dia bergaduh. Anak haram, cuba kau sentuh aku lagi. Xiaofeng, jangan terburu-buru.
Saya tahu awak nak balas dendam terhadap saya dan Kak Ching Ching. Jadi, Xiao Feng tak boleh bunuh orang. Kak, saya tak ada niat nak bunuh orang. Saya cuma takut nanti dia balas dendam. Jadi saya pasang bom jangka pada badannya. Bom jangka? Engkau nak buat apa? Buat apa? Ini namanya hukuman jarum. Ia akan buat kau rasa setiap pagi buta, seperti dihiris pisau. Dan ingat satu perkara, jangan sesekali bersama isteri. Kalau tak... Kau ingat aku ni senang. Senang nak takut, aku beritahu kau. Kau jaga dengan balasan dendam aku yang hebat ni. Kalau kau tak percaya, kau boleh tengok sekarang juga. Di lengan kau ada garis merah ke tak? Bila garis merah itu sampai ke tapak tangan, tiada sesiapa pun dapat selamatkan kau. Dalam masa 10 saat cepat berambus. Kalau tak, aku akan buat kau tak boleh jadi lelaki langsung. Aku takkan lepaskan kau berdua ni, pasangan tak guna. Kau ingat, aku akan lepaskan kau ke? Aku takkan lepaskan kau berdua, jantan betina tak guna. Tuan Li pasti akan balas dendam. Saya akan berikan awak sedikit wang. Awak cepatlah pergi. Kak, awak jangan risaulah. Sekarang ni dia pun dah teruk. Kak. Xiao Feng, terima kasih. Kalau bukan sebab awak, saya dah tentu diapa-apakan oleh Li Shikai. Kak, sekarang kita dah jadi adik-beradik betul. Saya masuk bilik dulu ya. Tuan Li. Kenapa kau tercegat kat situ lagi? Cepat pergi carikan aku dokter pakar. Tak ada masalah. Bodoh. Semua tak guna punya orang. Tuan Li, saya tahu ada seorang dokter pakar lama. Dia buka klinik perubatan Cina. Bila aku dah pulih nanti, aku akan terus suruh orang hapuskan berdebah tu. Dan betina Liu King Cheng tu. Aku akan buat dia menyesal jadi perempuan. Tuan Li, bayaran rawatan. Bayaran rawatan? Semua tak boleh merawat sakit pun, masih nak bayaran rawatan lagi? Berambus. Ahui, kita esok cari semula dokter pakar tu. Hari ini saya jemput semua datang ke sini. Ada berita gembira. Nak beritahu semua. Cucu perempuan saya, Liang Yuxin, sudah jumpa menantu yang hebat. Saya bercadang. Tidak lama lagi, nak adakan majlis pertunangan. Nanti, saya harap semua dapat hadir. Wah, Tuan Tua, kami dengar ada menantu dokter pakar datang ke rumah Tuan. Jujur saya katakan, kedatangan saya adalah untuk meminta budi bicara Tuan untuk menjemput menantu. Tuan merawat ibu saya yang sakit. Tentang bayaran, itu mudah diuruskan. Saya akan panggil dia datang sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih. Datuk, majelis pertunangan tu batalkan sajalah. Saya dah putus dengan Jiang Xiaofeng. Apa? Kau ni bodoh sangat. Kau halau pergi naga sejati yang aku jumpa. Naga sejati apanya? Dia tu cuma dukun biasa kan? Rugi kau belajar sampai luar negara. Kau tak tahu, orang tua Ki pun berguru dengan dia. Berapa umur dia? Masa depan dia cerah. Jadi, kenapa? Saya memang tak suka dia pun. Sudahlah, saya beritahu perkara sebenar pada Datuk. Dia bukan tunang saya pun. Saya tipu Datuk. Bagus. Sekarang saya umumkan, jawatan pengurus besar kau dilucutkan. Semua perbelanjaan ditarik balik. Melainkan, kau bawa balik menantu hebat yang aku naktu. Kalau tak, kau keluar dari keluarga Liang. Datuk nak lucutkan jawatan saya sekarang hanya kerana seorang Jiang Xiaofeng dan nak halau saya keluar dari keluarga Liang? Adik, kamu dah bangun? Bukan, Kak. Janganlah bergurau. Saya nak pergi bersenam pagi. Kau memang nak kena, Jiang Xiaofeng. Hari kedua kerja dah berani datang lambat. Tunggu kau sampai, tengoklah apa yang aku akan buat. Doktor, tolonglah kami.
Dokter, Tuan Li kami diserang penyakit pelik, minta tolong sangat-sangat agar dokter ajaib tua sudi keluar. Datuk saya tak akan balik dalam masa terdekat nih. Saya pun boleh tengok apa simptom yang awak ada. Setiap kali waktu subuh, hati saya rasa sakit seperti dihiris. Di lengan saya ada garisan merah. Awak tak sakit. Hah? Semalam Tuan Li, kami sakit macam nak mati. Macam mana boleh kata tak sakit? Dia tak sakit. Lebih baik awak berdua pergi. Orang yang duduk di depan kau ni ialah Li Shikai, Tuan Li. Panggil Datuk kau keluar, kalau tak, aku pecahkan kedai kau ni. Kau letakkan benda tuh, saya dah cakap, Datuk saya tiada di sini. Kau carilah orang lain. Kalau kau tak panggil dia, aku akan hancurkan kedai buruk kau ni. Kalian ni tak ada undang. Undang ke? Undang-undang, aku Tuan Li yang menjadi undang di sini. Jangan teruja. Datuk saya memang tiada, tapi saya ada seorang rakan sekerja. Dia sangat pakar dalam perubatan. Saya akan panggil dia datang. Baiklah, tapi aku bagi setengah jam saja. Kalau dia tak muncul, aku akan mula pecahkan kedai ini. Oi, pengurus kedai, ada apa nih? Ada orang dapat penyakit pelik, mereka minta kau datang. Dalam setengah jam, kalau kau tak datang juga, mereka akan hancurkan kedai ini. Siapa pula tuh? Bukan main sombongnya? Cepatlah datang, tutup. Bos kau ni garang betul, tak payahlah pergi. Ini kerja pertama saya. Kalau saya tak pergi, pesakit tuh akan pecahkan kedai. Saya pergi dulu. Celaka, mana orang yang kau cakap tuh? Dah lama tunggu tapi bayang pun tak nampak. Kau nak tipu aku ke? Ahui, pecahkan. Hai. Kalau macam tuh, suruh dia cepat masuk sini dan rawat aku. Orang yang saya panggil dah sampai, cepat letak balik. Kamu semua nak dapatkan rawatan, tapi perangai macam ni? Dengar cerita, awak nak saya rawat awak? Celaka, kenapa kau? Aku akan lawan kau. Aduh. Kenapa? Kau minta aku rawat, tapi perangai macam ni? Kau tunggu aku, bila aku dah sembuh, aku akan cekik kau sampai mati. Kalau ada kali lain, tak akan semudah ini. Kamu berdua kenal? Alamak, dia kacau kawan saya dah letak sesuatu dalam badan dia, supaya dia takkan balas dendam. Kau buat apa nih? Kawan kau tuh perempuan kan? Aku bagi amaran pada kau. Kau jangan sesekali buat perkara yang menyakitkan hati Yuksin. Saya dah lama tak bersama dengan dia. Apa? Aku tanya kau nanti, cepat kemas sikit, cikgu aku nak datang. Tak perlu, saya dah sampai. Cikgu. Murid memberi hormat kepada guru. Cikgu, Jiang Xiaofeng, awak ni sifu dia. Ya. Saya dah cakap, saya tak terima anak murid. Tapi kalau awak nak belajar perubatan Cina, saya boleh ajarkan awak. Dalam hati saya sentiasa anggap awak sebagai sifu. Dan sejujurnya, saya datang nak menjemput awak kali ini. Kerana seorang kawan saya, ibunya sedang sakit. Nak minta sifu tolong. Ki kecil, kalau awak nak minta saya tolong, memang boleh. Tapi kedai ubat Cina ni, sekarang di bawah kawalan Bos Xiao. Saya cuma pekerja biasa, keputusan bukan di tangan saya. Oh, saya setuju. Tapi, boleh tak saya ikut sekali? Xiao, nak ikut boleh, tapi mesti lebih banyak mendengar daripada bercakap. Tiada masalah. Baik, jom kita gerak sekarang. Oh, ya Sifu, Presiden Guo ada jemput pakar perubatan lain untuk datang tengok pesakit. Kalau terjumpa mereka nanti, harap Sifu tak kisah. Dahlah, asalkan penyakitnya dapat disembuhkan, cukuplah. Apa gunanya peduli siapa orangnya? Nampak gaya bukan orang baik nih. Tuan berdua, inilah guru saya dan juga dokter ajaib yang saya ceritakan kepada kalian. Saya betul-betul tak faham. Dengan kedudukan kamu, kenapa kamu panggil budak mentah untuk merawat wanita tua itu dan panggil dia guru? Orang tua Feng, guru saya ini adalah... Itu hanya nasib baik sahaja. Budak, kamu pun seorang dokter, berani tak kamu beritahu saya nama guru kamu? Guru saya bernama Xu Jingchuan. Tak pernah dengar pun tentang Xu Jingchuan ni, hahaha.
Mungkinkah dia seorang yang tak ada sijil amalan perubatan pun? Lebih baik kamu balik ke kampung halaman kamu segera. Tempat ini bukan untuk kamu. Siapa kata saya tak ada? Ini adalah sijil yang dikeluarkan oleh bandar kami. Sijil amalan perubatan. Sejak bila doktor dari Pekan Kecil layak merawat keluarga gua saya, kami tak alukan kamu di sini. Cepat beredar. Sejak bila dokter bandar boleh rawat keluarga gua saya, dahlah, cepat keluar dari sini. Kami tak alukan kau. Presiden Go tak patutlah cakap macam tu. Biar dia tengok, nanti dia boleh selamatkan lebih banyak orang, kita pun dapat pahala. Jomlah kita masuk. Cikgu, mereka ni tak tahu menilai orang. Maafkan saya sebab buat cikgu tak selesa. Jom kita pergi. Menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Tambahan pula, Guru Feng ini adalah seorang dokter yang terkenal. Kita patut ambil peluang ini untuk perhatikan. Yomlah. Doktor tak bertauliah. Sila tengok betul, mungkin hari ini dapat tentukan tahap kemahiran perubatan awak sepanjang hayat. Memang seperti yang dijangka. Masalah Puan Tua tidak besar. Hanya ketidakseimbangan yin dan yang. Saya hanya perlu gunakan akupunktur. Mujurlah ayah jemput orang tua Feng. Kalau biarkan doktor tak bertauliah datang. Kau tahu ke dia sakit apa? Diagnosisnya betul, tetapi kita kena tengok macam mana dia buat akupunktur. Berhenti. Budak tak guna. Kau cakap apa ni? Nenek hampir mati disebabkan kau. Guru, ada yang tak kena ke? Mencucuk ubun. Ubunnya akan menyebabkan nyonya besar menjadi orang kurang upaya. Merepek. Aku dah mengamalkan perubatan separuh hayat. Takkan aku nak ikut cakap budak mentah. Macam kau ni yang kononnya dokter. Kau ambil wang ini demi menjaga air muka Ki Siong keluar. Diagnosisnya memang betul, tapi kaedahnya salah. Sama ada kamu percaya atau tidak. Saya pergi dulu. Kau. Yom. Presiden Guo, jangan risau. Saya ada di sini. Terima kasih, orang tua Feng. Apa yang budak itu cakap memang betul. Saya tak sepatutnya cucuk di sini. Orang tua Feng, ini apa yang terjadi nih? Ini, nyonya besar mendapat penyakit yang tidak boleh diubati. Saya menggunakan teknik luar biasa. Siapa sangka? Tiada gunanya. Ini semua sudah takdir Tuhan. Ini semua sudah takdir Tuhan. Saya pergi dulu. Orang tua Feng, saya dah faham sekarang. Dokter picisan itu betul. Disebabkan awak yang degil, barulah terjadi kesilapan perubatan ini. Kau merepek. Yang baru sahaja menyebabkan kemalangan perubatan. Kau cakap karut. Ini sudah takdir, bukan kerana kemahiran perubatan saya yang lemah. Saya tetap dengan kata saya, keadaan ibu kamu yang begini, semuanya sudah takdir. Bayaran rawatan, saya tidak mahu lagi. Saya minta diri. Mak, saya minta maaf. Saya pasti akan sembuhkan Mak. Saya akan dapatkan kembali dukun itu sekarang juga. Jiang Xiaofeng, awak rasa Puan Guo betul ke akan mati di tangan Feng Yuhuai? Walaupun tak mati, dia dah macam hilang nyawa sebelah. Hei Presiden Guo, macam mana awak tergamak telefon saya? Saya tak layak pun dengan taraf awak. Abang Chi, sejujurnya rawatan jarum daripada orang tua Feng ada masalah. Jangan awak nak salahkan saya pula. Saya nampak dengan jelas semasa guru saya merawat, dia belum cucuk jarum pun. Abang Chi, semuanya salah saya sebab tak pandai menilai. Asalkan awak boleh panggil Doktor Ajaib Jiang kembali, saya sanggup lakukan apa sahaja dan saya akan melutut di khalayak ramai untuk meminta maaf kepada Doktor Ajaib. Cukuplah, ini soal hidup dan mati, jom pergi. Cikgu saya dah setuju, tapi saya beri amaran pada awak, kalau awak berani lagi kurang ajar pada cikgu saya, jangan salahkan saya kalau saya bertindak keras. Tak berani.
Kenapa nak jemput budak ni datang? Kamu diam. Kalau ada lain kali, keluar dari keluarga Guo. Asalnya, mudah sahaja nak sembuh disebabkan rawatan buta Feng Lao Shenyi ni, saya cuma ada 60% peluang. Orang yang tak terlibat, semua keluar. Kawalan jarum dengan Ki. Encik Jiang, macam mana sekarang? Apalagi yang boleh jadi? Tengok pun tahu yang nenek tak sembuh. Kamu diam. Siapa kata dokter ajaib tak sembuhkan saya? Guo Li, awak berkali-kali menuduh penyelamat kita. Mulai hari ini, saya usir awak dari keluarga Guo. Nenek, saya ini cucu kandung nenek. Kau pandang aku buat apa? Pergi minta maaf pada Jiang Shenyi. Jiang Shenyi, saya sedar saya salah. Tolonglah maafkan saya. Bangunlah, saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Saya minta diri. Jiang Shenyi, bayaran rawatan belum saya berikan kepada awak lagi. Jika awak ikhlas, pergilah bina lebih banyak hospital dan sekolah. Cepat panggil orang. Tuan Li lumpuh. Macam mana? Hai, saya tak dapat nak bantu. Tapi ada seorang dokter ajaib tua di bandar ini. Feng Lao Shenyi yang dipanggil Gui Yi, rasanya hanya dia yang boleh selamatkan Tuan Li. Tuan Li. Tunjukkan jalan. Guru, ada orang datang nak berubat. Saya tak nak jumpa sesiapa. Mohon dokter ajaib tua Feng, tolong selamatkan Tuan Li kami. Macam mana Tuan Li dapat penyakit ini? Si binatang Jiang Xiaofeng yang buat. Hahaha. Penyakit Tuan Li ini saya boleh rawat, tapi Tuan Li mesti bantu saya bunuh budak tak guna tu. Dokter ajaib tua, Feng kenal budak itu? Budak itu, dia pernah memerangkap saya guna ilmu sihir macam ni. Saya lepaskan dia dengan niat baik, tapi tak sangka dia sanggup cuba bunuh Tuan Li. Dokter ajaib tua Feng, jangan risau. Selagi awak boleh selamatkan Tuan Li kami, saya pasti akan bantu awak hapuskan budak itu. Selagi saya dapat diubati, wang bukan masalah. Wang ke tak wang, tak penting. Saya tertarik dengan Tuan Li sebagai kawan, serasi dengan saya. Memang betul. Betul, Dokter Hantu. Saya rasa badan saya dah boleh bergerak. Dokter ajaib Feng, jangan risau. Saya pasti akan bunuh Jiang. Dokter, tolong tengoklah. Budak bernama Jiang tu kata, bila benang merah sampai ke tapak tangan, orang tu akan mati. Disebabkan rawatan dokter yang tak berguna nih, sekarang dah nak sampai ke tapak tangan. Jiang. Tuan Li, awak suruh saya cari Jiang Xiaofeng? Kalau apa? Apa jadi pada Tuan Li? Kau takkan selamat. Budak tak guna, kau mesti sembuhkan Tuan Li. Bila adik balik nanti, saya mesti dapatkan dia. Liu Qingcheng. Siapa tuh? Cik Liu. Tuan Li dah lumpuh sepenuhnya. Tolonglah kenangkan budi Tuan Li pada Cik. Benarkan Jiang Xiaofeng selamatkan dia. Kalaulah hari itu dia tak cari masalah sendiri, dia tak akan terima nasib macam ni. Liu Qingcheng, kalau Tuan Li jadi apa, kau pun takkan hidup senang.
Tuan kau dah macam anjing mati. Masih berani nak ugut kakak saya? Adik, awak dah balik. Nak minta tolong, kenalah ada adab minta tolong. Tambahan pula, kau hanyalah seekor anjing. Bayar pampasan kakak saya RM650,000. Kalau tak... Kau. Jangan paksa saya bertindak kasar. Bagi aja. Memang kau patut mati. Dah kata jangan bersama. Kau tetap tak nak dengar. Apa yang kau nak buat, aku bunuh kau. Kau cari nahas. Jahanam, kau berani pukul aku? Aku dah boleh bercakap. Nasib baik kau ni tahu diri. Jom kita pergi. Lupa nak beritahu kau sekarang ni dah tak dikira lelaki lagi. Kalau nak sembuh, pergi kerja sebulan di kedai ubat Cina. Itu saja yang aku nak cakap. Kau nak aku kerja percuma? Kau ni tak sedar diri ke? Aku tak percaya. Ahui, jom kita pergi. Aduh. Adik, kau memang hebat. Kak. Hari pun dah lewat. Aku nak pergi berehat dulu ya. Ya. Si kurang ajar, Jiang Xiaofeng. Aku tak percaya. Aku nak makan ubat. Jiang Xiaofeng, kau memang sial. Kau nak buat apa? Hahaha, tak. Cik Xiao, saya datang ke sini nak bekerja. Hah? Pengurus Xiao, Cik ni umpama malaikat, tolonglah terima saya. Saya tak nak duit, malah setiap bulan saya akan bagi Cik RM325,000. RM325,000. Hahaha. Yo. Jiang Xiaofeng, awak buat masalah lagi, ya? Aduh. Kita memang perlukan anjing pengawal. Ini dia dah ada. Kau. Kenapa kau? Awak sendiri yang rela buat. Tiada sesiapa pun paksa awak. Nak buat-buat. Tak nak. Berambus. Ada orang memang jadi anjing pengawal. Pengurus Xiao, asalkan saya boleh kekal di sini. Walaupun jadi anjing pengawal, saya sanggup. Saya bercadang. Kita adakan klinik percuma untuk menaikkan nama Dewan Perubatan Cina kita. Di tengah-tengah nanti, pasti ramai orang yang tak sedar diri. Kalau ada anjing pengawal, boleh buat mereka takut sikit. Lagi satu, saya dengar datuk awak dengan Feng Yuhuai memang tak sebulu. Jadi, kita letakkan lokasi klinik percuma kita bertentangan dengan Bai Yao Tang dia. Ingat, setiap bulan serahkan RM325,000 kepada pengurus Xiao. Kau. Tentang penyakit awak ni pula, Lai Zai, tengoklah macam mana prestasi awak. Ginseng di timur bandar ini, saya beli dengan harga rendah sebegitu banyak, saya akan untung besar lagi. Cigu, tak sedap hati nih. Ada seorang pemuda menggunakan nama Dewan Perubatan Cina buat klinik percuma dekat kawasan kita. Semua pesakit kita dah pergi sana. Apa? Dewan Perubatan Cina? Sampah mana pula yang berani nak rampas perniagaan saya? Saya akan hapuskan mereka. Awak kencing tak lawas dan buah pinggang lemah. Lain kali kawal diri sikit dan makanlah lebih banyak kucai. Jangan pandang badan awak besar. Ini cuma gemuk air. Baik. Terima kasih Dr. Ajaib Jiang. Terima kasih Dr. Ajaib Jiang. Pergilah. Hari ini dah ramai sangat orang. Apa kata kita berhenti setakat ini? Jangan tergesa-gesa. Orang penting belum muncul lagi. Apa punya entah tak ada kualiti pun buat rawatan percuma dekat sini? Rupanya kau ni berdebah celaka. Hai, bukan. Apa kena mengena rawatan percuma saya ni dengan kau kura-kura tua? Apa kena mengena? Bai Cao Tang di tempat aku, kau buat rawatan percuma dekat kawasan aku, kau dah cari pasal dengan aku. Kedai usang Bai Cao Tang kau tu jauh 300 meter dari sini. Macam mana pula tempat ni jadi kawasan kau? Budak, tak guna. Aku bagi amaran pada kau, sekarang juga berambus dari sini. Jangan paksa aku guna tangan. Kau ni siapa nak tunjuk lagak sangat? Sampai berani nak cari pasal dengan Dr. Ajaib Jiang? Aku ni siapa? Aku pengubat hantu. Feng Yuhuai. Hantu kepala otak kau, orang tua. Kau nak bergaduh ya? Li, Tuan Li.
Tuan Li, apa yang sedang berlaku nih? Kita kan kawan baik. Kawan baik, kau nyaris bunuh aku. Masih ada muka nak rebut perniagaan aku. Berambus sekarang. Kalau tak, aku hancurkan Bai Cao Tang yang tak guna tu dan tulang lama kau ni, aku juga akan patahkan. Pergi. Aduh, saya pergi sekarang. Tengoklah, saya cakap Liza ini masih ada gunanya kan? Hah? Habis tu? Kau masih nak tambahkan masalah untuk dia hari ini? Hah? Mari, semua teruskan periksa denyutan nadi, terus rawat. Kenapa pula Jiang Xiaofeng dan Li Shikai boleh berurusan bersama? Bukan ke mereka ni bermusuhan? Kau dah ikut saya bertahun-tahun. Ada idea bernas tak untuk balas dendam? Cikgu, saya sudah dapat idea. Antara Liu Qingcheng dan Li Shikai ada rahasia gelap. Kita hanya perlu buat begini dan begitu. Bukankah dendam Cikgu akan terbalas? Tambahan pula, kedudukan Cikgu akan meningkat naik. Kau ni memang bijak. Budak, dengar cerita kau kenal Liu Qingcheng? Kalau kenal, kenapa? Sekarang ni aku tengok muka kau. Rasa tak puas hati betul kalau bukan disebabkan Liu Qingcheng. Sekarang juga aku koyakkan muka kau dan kampak ke atas dahan pokok ni. Kau ni, kalau datang untuk berubat, aku alukan. Tapi kalau kau datang untuk buat kacau, Feng Yuhuai lah nasib kau nanti. Apa benda si Feng Yuhuai itu? Abang aku, Liu Badao, suruh dia melutut panggil atuk, dia takkan berani melutut panggil ayah. Haiya, aku nak tanya korang berdua ni, nak buat apa sebenarnya? Tempat aku ni, tak rawat orang kurang akal. Anak tak guna. Sekarang juga suruh Liu Qingcheng datang layan aku. Kalau tak, aku pastikan kau nahas sekarang. Kau fikir kau siapa? Berani ugut aku dan berani pula nak ambil kesempatan dekat Kak Qingcheng? Kau berani pukul aku. Jinhu, ajar dia habisan. Hah? Liu Badao, berhenti. Liu Badao, kau betul berani mati. Ini kawasan aku, kau berani buat kecoh? Encik Jiang, anda okey ke? Kalau kau lambat sikit lagi, kau patut risau pasal dia pula. Tuan Li, sejak bila pula kau buat klinik percuma? Bukankah kau dah umumkan di seluruh dunia persilatan yang kau dah lepaskan Liu Qingcheng? Kenapa? Kau masih nak campur tangan? Aku memang dah lepaskan, tapi Liu Qingcheng, kau tetap tak boleh sentuh. Disebabkan kita dah lama kenal, aku nak bagi kau satu nasihat. Kalau kau tahu diri, cepat bawa orang kau berambus. Hai Li, aku bagi kau muka. Hari ni aku tak sentuh Liu Qingcheng. Tapi kaki budak ni, aku tetap kena patahkan. Oh ya? Baguslah. Aku pun bercadang nak patahkan dua kaki kau. Budak, aku tak kisah apa hubungan kau dengan Li Shikai. Tapi hari ni kau dah malukan aku. Aku tak akan lepaskan kau. Jinhu, bunuh dia. Kau siapa sebenarnya? Kau tak perlu tahu dan kau tak layak tahu aku siapa. Kau hanya perlu ingat, setiap naga ada sisik terbalik. Siapa yang sentuh, mati padahnya. Kak Qingcheng ialah sisik terbalik aku. Aku dah suruh kau berambus tadi, tapi tak nak dengar. Sekarang, nahas kau. Harap-harap dia. Patahkan dua kaki kau saja. Hari ini, aku lumpuhkan dua kaki kau. Kalau ada kali kedua, aku hantar kau jumpa maut. Xiao Lizi, beberapa hari ini, bawa orang dan jaga Kak Qingcheng elok-elok. Kalau apa berlaku pada dia, kau yang aku cari. Baik bang. Aku dah cakap jangan cari pasal dengan dia. Kau yang tak nak dengar cakap aku. Sekarang macam mana? Dua kaki dah patah. Aku nak nasihatkan kau sikit. Hal ni, lupakan sajalah. Kau celaka. Ada guna ke kau cakap macam tu sekarang? Dua kaki aku dah tak boleh bergerak. Budak tu, aku mesti bunuh dia. Semua orang, cepat datang. Sini tengok. Jiang Xiaofeng, dokter tak guna ini, telah merawat ayah saya sehingga mati. Merepek, dokter ajaib Jiang sangat mahir dalam perubatan dan beliau seorang yang jujur. Mana mungkin dia merawat ayah kamu sampai mati? Betul tuh. Aku beritahu kau, kalau hari ini kau tak berikan penjelasan yang munasabah, kau jangan harap dapat pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya mati selepas makan ubat yang diberikan oleh Jiang Xiaofeng semalam. Jiang Xiaofeng, dokter tak guna ini, dia pembunuh. Hai, apa bukti kamu?
Saya tahu kamu semua akan menafikannya. Pada tangan ayah saya, masih ada kesan cucukan jarum perak yang dilakukan oleh Jiang Xiaofeng. Betul, lelaki tua itu memang saya yang rawat. Tapi saya ada satu soalan. Kita tidak pernah ada persengketaan. Kenapa kamu mahu menganiaya saya? Awak mengarut. Siapa yang perangkap awak? Tadi awak dah mengaku, awak yang menyebabkan ayah saya mati. Saya mengaku, orang tua itu memang pernah mendapatkan rawatan di sini, tetapi saya merawatnya supaya dia pulih. Awak kata saya menyebabkan dia mati, itu bermakna awak sedang memerangkap saya. Sial, awak dah bunuh orang tapi tak nak mengaku ya. Baiklah, awak masih tak nak mengaku, awak sedang memerangkap saya kan? Siapa pula yang memerangkap awak? Kalau awak masih tak nak mengaku, saya akan hubungi polis sekarang juga. Baiklah. Memandangkan awak tak nak mengaku yang awak memerangkap saya, biar orang mati sendiri yang bercakap. Orang mati sendiri bercakap? Apa maksudnya? Awak pergi beli pisau, memandangkan orang tua ini mati selepas makan ubat saya. Saya akan membedah perutnya untuk melihat sama ada di dalam perutnya ada ubat saya atau tidak. Orang tua, dengar sini baik-baik, sebentar lagi saya akan kelar perut awak di sini dan kelar leher awak di sini pula. Saya tak nak berlakon lagi. Nak lari? Saya tak nak berlakon lagi, tak nak lagi. Ya Allah, ayah dah sedar, rupanya, ayah tak mati. Cakap, siapa yang suruh kamu berdua menuduh saya? Merepek, siapa yang tuduh kau? Memandangkan ayah saya selamat kali ini, kau bernasib baik. Berhenti. Kami di Dewan Perubatan Cina selalu berusaha untuk merawat orang dan menyelamatkan nyawa, tetapi kamu berdua beraninya menuduh Dr. Ajaib Jiang. Saya bagi kamu berdua peluang terakhir, kalau tak cakap juga, saya akan lumpuhkan kamu berdua. Bukan salah kami. Pengurus Feng berdendam dengan Dr. Ajaib Jiang, jadi dia upah kami untuk menuduh Dr. Ajaib Jiang. Dr. Ajaib Jiang, saya nak bawa beberapa orang beradik, pergi cari Feng Yuhuai dan tuntut hutang. Kalau tidak rasa marah ini, saya tak boleh tahan. Tak perlu. Kali ini, saya lepaskan kamu berdua. Kamu berdua boleh balik. Feng Yuhuai, urusan antara kita berdua sudah tiba masanya untuk diselesaikan. Xiao Li, sekarang, guna semua. Kenalan awak, sebarkan cerita hari ini di internet. Baik. Kali ini, awak yakin boleh memburukan nama budak lelaki bernama Jiang tu ke? Cikgu, jangan risaulah. Lelaki tua tu sangat mahir berlakon mati. Kali ini nama Jiang pasti akan tercemar. Anak tak guna tu masih berani lawan saya. Kali ini, saya akan pastikan dia mati. Cikgu, semuanya hancur. Penipuan mereka terbongkar. Mereka juga mengaku yang kita yang mengarahkan mereka. Sekarang kedai ubat kita dikerumuni orang ramai. Semuanya mahu memulangkan barang. Ini semua idea bodoh awak. Tak boleh jadi macam ni. Takkanlah saya kena jadi macam si Kitu juga dan jadikan budak ni sebagai cikgu? Cikgu, terimalah hormat daripada anak muridmu ini. Orang yang tiada etika perubatan macam awak ni tak layak jadi anak murid saya. Jiang Xiaofeng, kalau awak tak beri saya jalan keluar, kita akan bersemuka nanti. Dr. Ajaib Jiang memang baik hati, tapi bukan saya. Awak masih nak lari? Aku dah tahu Jiang Xiaofeng ni orang yang luar biasa. Sampai Li Shikai yang hebat macam tu pun terpaksa tunduk kepadanya. Tapi sekarang cik muda sudah menghalau suaminya keluar. Lagipun, setahu saya, Liu Qingcheng ni hanyalah seorang wanita murahan yang bekerja di kelab malam. Mereka berdua mungkin bukan adik-beradik. Menantu pilihan aku. Macam mana boleh ada perempuan murahan yang nak pintas aku dulu? Cepat, panggilkan Kian-Kian datang sini. Baik. Atuk, macam mana Atuk boleh biarkan Kian Qian bersama Jiang Xiaofeng? Aku tak peduli. Apa-apapun kamu berdua adik-beradik, walau macam mana sekalipun, kamu mesti pikat Jiang Xiaofeng untuk aku. Kalau kamu berdua kahwin dengan dia pun, aku setuju. Ini? Tuan Tua Liu sedang sakit tenat. Dia ialah orang terkaya di Yuncheng, tetapi sukar mencari dokter yang pakar. Pergi. Cepat panggil dia balik untuk aku. Saya akan telepon dia sekarang dan suruh dia rawat Datuk Liu. Elo. Cik Jelita Kian-Kian, adakah awak sakit lagi? Biar saya periksa awak. Pergi mampuslah kau. Saya tak sakit pun, penyelamat ayah saya yang sakit. Alamat saya dah hantar pada awak, jumpa sebentar lagi. Kalau Cik Jelita Kian-Kian yang minta, tentulah saya kena datang. Jiang Xiaofeng, oh Jiang Xiaofeng, janganlah buat saya kecewa. Saya dan awaklah pasangan yang sesuai.
Ayah, memandangkan dokter hebat yang ayah jemput belum tiba, apa kata ayah benarkan dokter hebat yang saya jemput periksa Datuk Liu dulu? Siapa pula orang ini? Dia lulusan sekolah mana? Pernah bekerja di hospital ke tidak? Dokter hebat apanya? Saya rasa dia ini orang yang jual ubat palsu di tepi jalan saja. Sejak kecil, saya belajar perubatan Cina dengan datuk saya selama 10 tahun lebih, tidak pernah masuk universiti dan sekarang bekerja di sebuah klinik. Dengar, kononnya dokter hebat, dia ini cuma pengamal perubatan tidak bertauliah. Tuan Tua Liu itu, orang berkedudukan tinggi, mana boleh dibiarkan dirawat oleh orang seperti ini? Jika berlaku apa, kamu mampu tanggung ke? Penipu perubatan Cina macam kamu ini semakin hari semakin ramai, sampai membuatkan kami di luar negara rasa malu. Nama baik bidang perubatan, habis kamu musnahkan. Peribahasa malu nak bersekutu itu, memang sesuai digunakan untuk orang seperti kamu. Hahaha, Guru Besar Zhang, janganlah bermasa muka dengan seorang penipu. Ia menjatuhkan martabat kita. Sekarang, mari kita rawat orang tua ini. Silakan. Kau. Dasar sombong, kita tak perlu terima hinaan nih. Jom kita pergi. Hidup atau mati, beritahu saja yang pasti, tak perlu berselindung. Saudara, awak belajar di luar negara, mungkin ada lebih banyak cara daripada saya. Situasi Tuan Tua Liu ini, apa pandangan awak? Tuan Tua, jika keadaan awak sekarang tak dirawat, paling lama hanya boleh hidup sebulan. Namun, saya ada satu cara, yaitu memotong anggota badan. Tetapi, dengan bantuan saya dan saudara tua saya hanya ada 20% peluang untuk berjaya. Lupakan saja, tak perlu rawat. Tuan Tua, saya ada seseorang yang hebat untuk dicadangkan kepada awak. Apa pendapat kalian semua? Seseorang yang hebat? Saudara tua, siapa yang hebat yang awak maksudkan? Orang ini ialah guru saya sendiri. Abang, walaupun kita panggil Huang Laoshi datang, peluangnya hanya 30%. Adik seperguruan, guru dan mahaguru itu tidak sama. Saya telepon dia dahulu. Hello, mahaguru, jutawan Liu sedang tenat. Saya nak jemput tuan datang tengokkan. Adakah itu jutawan Liu yang sering menderma, membina sekolah dan hospital? Oh, saya akan datang sekarang juga. Mahaguru, tuan tidak tahu di mana tempatnya. Biar saya jemput tuan. Kiang Kianda bawa saya tengok Tuan Tua Liu, tapi mereka pandang rendah pada saya. Saya balik sahajalah. Apa? Mereka berani pandang rendah pada tuan? Mahaguru, tuan masuk dengan saya. Biar saya ajar mereka cukup. Cukuplah. Ini semua sebab nak jaga air muka kamu. Kalau mereka buat macam ni lagi, saya akan terus pergi. Hei budak, kenapa kau balik semula macam tak tahu malu? Tuan, inilah mahaguru saya, Jiang Xiaofeng. Abang, kau ni dah gila agaknya. Budak ni terangan penipu. Macam mana dia boleh jadi mahaguru kau pula? Aku bagi amaran pada kau, dia memang mahaguru aku. Kau menghinanya lebih teruk daripada menghina aku. Macam ni ke cara kamu melayan tetamu? Kalaulah bukan kerana mahaguru aku. Pertama, disebabkan Tuan Tua Liu banyak membuat kebajikan. Dan kedua, kerana kamu merayu. Disebabkan penghinaan kamu hari ini, mustahil dia akan datang. Kalau macam tu, biarlah kita lihat hasilnya. Mana satu yang betul bagus. Anak muda, kamu rawatlah saya tanpa sebarang kerisauan. Lagipun, saya cuma ada sebulan saja lagi. Walaupun tak berjaya sembuh, saya tak akan salahkan kamu. Amboi dokter, kau merawat pesakit tak tengok X-ray ke? Saya pengamal perubatan Cina, jadi tak perlu tengok X-ray. Abang, kau ni belajar perubatan barat. Kau ambil pengamal perubatan Cina jadi guru kau. Semua pengamal perubatan Cina ni penipu besar. Jangan fikir hanya kerana kau belajar di luar negara sekejap, kau boleh pandang rendah pada semua orang. Apatah lagi, perubatan Cina adalah khazanah negara. Jauh sekali untuk kau, yang tahap ini boleh fahami sepenuhnya. Baiklah. Mari kita buktikannya. Aku nak tengok bagaimana perubatan Cina yang mundur ini menyelamatkan orang. Kaki orang tua itu adalah disebabkan terdedah kepada kesejukan dalam tempoh masa yang lama, menyebabkan 8 saluran luar biasa Qi Jing Ba Mai tercedera. Haha, kaki orang tua itu memang terjejas akibat kesejukan. Tetapi 8 saluran luar biasa kau ni adalah perkara dalam novel. Kau masih kata kau bukan penipu. Jiang Xiaofeng, Dr. Zhang berkata benar. 8 saluran luar biasa Qi Jing Ba Mai ini adalah babak dalam novel wuxia, mana mungkin boleh digunakan dalam istilah perubatan moden. Kamu semua ni sendiri tak ada ilmu, masih suka menuduh orang lain. Sendiri tak tahu apa-apa, masih rasa orang lain hanya menipu dengan mulut. Sungguh melucukan.
Datuk, sama ada kamu percaya atau tidak, tetapi saya hendak beritahu kamu. Saya mempunyai 70% keyakinan untuk merawat kamu dan boleh membuat kamu berjalan seperti biasa. Apa? 70% keyakinan? Boleh berjalan seperti biasa? Maksudnya tak perlu bedah ke? Kami doktor perubatan Cina selalu suka tunjukkan bukti, bukannya macam setengah orang, hanya pandai bercakap kosong. Omong kosong, teruslah menipu, berlagak sangat. Penyakit datuk mesti dipotong barulah boleh dirawat. Macam mana pula ubat Cina basi boleh selesaikan masalah? Kalau apa berlaku pada datuk, awak akan dipersalahkan. Datuk Liu pun berasa yakin untuk membenarkan Dr. Ajaib Jiang merawat kami, tapi awak pula tak ada kebolehan tapi sibuk mencari masalah. Kian Cian, jangan kurang ajar. Saya cakap yang betul sahaja. Siapa kata perubatan Cina hanya ada ubat rebusan? Betul. Betul berfikiran sempit. Zhuangzi pernah berkata, katak di bawah tempurung tak boleh dibandingkan dengan lautan. Bercakap dengan orang macam kamu memang membuang masa, membuang mood baik saya. Awak berani bertaruh dengan saya? Kalau awak berjaya merawat datuk, saya akan melutut dan meminta maaf kepada awak, dan saya akan jadikan awak guru saya. Sebaliknya, begitu juga. Apa? Nak jadikan saya guru kamu? Dengan kemahiran dan etika perubatan yang serba. Kurang itu, kamu belum layak lagi. Hai, kamu takut ya? Tak berani lawan saya? Saya belajar perubatan adalah untuk menenangkan hati, untuk menyelamatkan nyawa, bukannya membuang masa dengan orang yang tidak berguna macam kamu ini untuk bertaruh. Tentang soal takut atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Rawatlah saya, walaupun tidak berjaya. Saya tidak akan salahkan kamu. Lagipun, kaki saya ini sudah merunsingkan ramai orang. Cikgu, bagaimana? Kalau tak boleh rawat, jangan rawat, membuang masa tuan tua sahaja. Tuan tua, sekarang tiada masalah apa, kan? Tuan tua, cuba gerakkan kaki. Kaki saya ini sudah tahun tidak digunakan. Mana mungkin boleh bergerak? Kaki saya ni dah tahun tak boleh guna. Macam mana nak bergerak? Saya dah kata, awak ni penipu. Pak Cik, tu dahulu. Cuba gerakkan kaki Pak Cik sekarang. Pak Cik, kaki Pak Cik dah boleh bergerak. Tak. Ini mustahil. Mari, kita papa Pak Cik berjalan di atas tanah. Apa? Saya masih boleh berdiri? Cubalah, barulah Pak Cik tahu. Mari. Tak sangka, badan tua, saya ni betul boleh berdiri semula. Pak Cik, keadaan Pak Cik sekarang masih perlu dijaga. Esok, pastikan hantar orang ke kedai herba Cina untuk ambil ubat sekali. Bayar yuran, rawatan RM20. Ini kad nama saya. Saya pergi dulu. Dr. Ajaib Jiang. Saya sungguh minta maaf atas kebiadaban saya tadi. Tolonglah, terima saya sebagai anak murid. Harap Dr. Ajaib sudi memaafkan saya. Oh, tak perlu berlebihan. Kalau betul-betul nak berterima kasih pada saya, cuba bina lebih banyak hospital dan sekolah. Bangunlah. Dengan bakat yang awak ada, agak sombong itu perkara biasa. Namun, jangan sesekali menilai orang berdasarkan rupa. Nak jadi anak murid saya, buat masa ini, lupakan sajalah. Tapi, kalau awak sanggup beri rawatan percuma di jalanan selama 3 bulan, saya mungkin boleh pertimbangkan untuk ajar awak sedikit. Memandangkan begitu, saya minta diri dulu. Saya bawa awak ke satu tempat. Bukan. Awak bawa saya ke sini buat apa? Begini ceritanya, saya ada 2 orang kawan perempuan, mereka ternampak video awak, mereka rasa awak nampak hebat masa merawat. Jadi, saya beritahu mereka, awak kawan saya. Sebab itu, saya bawa awak ke sini. Disebabkan perkara remeh macam ni, awak panggil saya datang ke sini? Selamat tinggal.
Jiang Xiaofeng, janganlah tergesa-gesa. Saya belum habis cakap lagi. Awak guna saya untuk memuaskan hati awak dan buat saya macam budak bodoh? Hei, janganlah marah sangat. Abang Xiaofeng, tolonglah berlakon sebagai kaki ampu saya. Penjilat, maksud saya, penjilat yang sangat memuja saya dan benar-benar taksub. Maaf, saya Jiang Xiaofeng berprinsip dan tak akan pernah jadi penjilat. Selamat tinggal. Alahai, Jiang Xiaofeng, saya merayu pada awak. Awak tengoklah, saya dah canang pada kawan saya. Kalau awak tak pergi, macam mana saya nak buat? Mereka akan mentertawakan saya. Demi marwah awak nak saya jual marwah diri saya? Saya, Jiang Xiaofeng, adalah lelaki sejati. Saya tak akan pernah jadi penjilat. Bukan jadi, tapi berlakon. Macam awak berlakon jadi teman lelaki kakak sepupu saya dulu. Berhenti, jangan sebut pasal kakak sepupu awak. Saya tolong kakak sepupu awak berlakon jadi teman lelaki sementara, tapi dia dah ludah jilat balik. Alah, saya bukan macam kakak sepupu saya, kan? Saya boleh bayar awak Rp195, Rp325, Rp650. Permainan cinta budak orang kaya, saya tak mampu nak layan. Lagipun, saya Jiang Xiaofeng, tak pandang wang. Duit langsung tak ada nilai bagi saya. Hai, Abang Xiaofeng. Aduh, Abang Xiaofeng, saya merayu pada awak, janganlah pergi. Kalau awak pergi, apa akan jadi pada saya? Kawan-kawan saya pasti akan ketawakan saya. Saya mohon sangat, janganlah pergi, tolonglah saya. Ya, kalau awak sudi tolong saya, apa saja syarat awak, saya akan tunaikan. Kian, ini bukan masalah wang. Saya Jiang Xiaofeng, lelaki sejati dengan 9 ci. Bagaimana mungkin saya menjual marwah diri saya hanya kerana hal kecil ini? Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin saya jadi pengampu. 9 ci? Tadi bukan awak cakap 7 ci? Kenapa tiba jadi 9 ci pula? Ada masalah ke kalau saya cakap 9 ci? Ada masalah ke? 9 ci saya ada masalah ke? Tak ada masalah. Asalkan awak tolong saya, 18 ci pun boleh. Cakaplah, apa yang awak nak supaya awak boleh tolong saya? Awak setuju dengan apa saja syarat? Betul. Awak nak buat apa? Awak nak tubuh saya ke? Tak mungkin, itu memang tak boleh. Awak anggap saya macam orang macam tu ke? Memandangkan awak tak ikhlas. Lupakanlah, saya pergi dulu. Aduh. Abang Xiaofeng. Baiklah. Asalkan awak tolong saya. Sini. Saya bagi awak sentuh sekali. Ini. Saya benarkan awak sentuh. Betul ke ni? Selagi awak beri layanan baik, saya akan tunaikan permintaan awak untuk benarkan awak. Sentuh secara langsung ke? Atau dengan baju lagi? Sungguh tak tahu malu. Sudah begini, awak masih mahu mengambil kesempatan, masih nak sentuh secara langsung? Kalau begitu, lupakan saja. Lebih baik saya balik tidur. Baiklah. Saya setuju. Okey, mantap. Kalau begitu saya setuju dengan awak, jadi apa yang perlu saya buat? Begini, awak kena buat suka saya. Suka saya macam pengikut setia. Macam mana pengikut setia buat? Maksudnya, layani saya dengan penuh perhatian, ikut segala arahan saya. Hah? Saya kata A, awak tak boleh buat B. Hah? Kalau saya suruh kejar anjing, awak tak boleh pergi pukul ayam. Kalau saya kata saya penat, awak kena bawakan kerusi untuk saya. Oh. Kalau saya kata saya dahaga, awak kena belikan air untuk saya. Kalau saya kata tali kasut saya terbuka, awak kena ikatkannya untuk saya. Jadi saya ni macam hamba abdi lah. Boleh diibaratkan macam hamba abdi. Kalau macam tu saya tak nak lah. Alamak, tadi awak dah kata setuju, kenapa pula tak nak? Saya Jiang Xiaofeng, seorang yang berprinsip, bermarwah, lelaki sehati. Ya, berhenti. Tak perlu buat semua tu, cukup awak layan saya dengan penuh perhatian. Boleh tak? Baiklah kalau begitu. Yom. Aduh, saya haus sangatlah. Saya dahaga. Saya kata saya dahaga. Dah awak dahaga. Dahlah, apa kena mengena dengan saya? Abang, bukan kita dah janji ke tadi? Sekarang awak ni kena jadi seorang pengikut setia. Kalau saya kata saya dahaga, awak kena pergi dengan bersungguh-sungguh dan belikan saya air. Saya kena masuk dalam watak ke? Habis tu macam mana lagi? Kalau nanti awak tak dapat menipu, macam mana? Kalau macam tu, baiklah, saya pergi belikan awak air. Abang, nada suara awak, pandangan mata awak,
awak kena lebih bersemangat, bukan? Aduhai, awak kena buat macam sedang memujuk saya. Bukan macam awak sekarang nih, cakap dengan malas macam tu. Kalau macam tu, saya cuba ya. Saya pergi belikan awak air, boleh tak? Palsu, terlalu palsu. Abang, aduh, awak kena dari lubuk hati. Bukan saya tak nak memujuk awak, macam mana saya nak rasa dari lubuk hati? Aduh, kalau macam tu, awak bayangkan saya nih sebagai kekasih idaman awak. Baiklah, awak kena dari lubuk hati, buat macam tu untuk kekasih idaman awak. Saya tak ada kekasih idaman. Jiang Xiaofeng. Baiklah, saya cuba lagi ya. Awak dahaga ke? Saya pergi belikan air untuk awak ya. Awak nih kenapa? Nampak licik dan menjijikkan sangat. Macam pengkhianat pula. Bukan awak ni kenapa banyak sangat kerena? Tak nak mainlah tak nak main. Hai, baik. Sebenarnya lakonan awak dah cukup bagus. Tapi sebelum setiap kali awak nak bodek saya, awak kena tambah awalan ni. Chan Cenda Maino. Mestikah kena cakap macam tu? Sekarang ni awak kan pemuja saya. Mestilah kena cakap macam tu kan? Yomlah. Aduh, saya penatlah. Saya faham. Cian Damainu. Saya akan bawakan kerusi untuk awak sekarang juga. Duduklah. Cinceng. Kakak marah ke? Biar saya terangkan sikit tadi tu. Kak. Aduh, Kak. Janganlah marah lagi. Nah, makan gula. Gula ni biar sejuk hati sikit. Adik, kamu memang nakal betul. Adik, kamu suka yang macam kakak ni? Ataupun budak perempuan macam Yan Qianqian tu? Kak, walaupun saya sangat menghormati kakak, saya pun seorang lelaki. Kak, janganlah melampau. Adik, saya tengok tadi kamu bukan main rapat lagi dengan Yan Qianqian. Kenapa bila dengan saya jadi segan pula? Jiang Xiaofeng, apa maksud awak ni? Kak, saya bukan orang yang macam tu. Kalau saya ada niat jahat pada awak, itu tak sama seperti orang yang membuli awak ke? Kalau saya yang rela? Saya tahu akak baik dengan saya. Kalau nak bersama dengan awak pun, ia akan berlaku selepas kita berkahwin secara sah, barulah. Kak, Xiao Qing ada masalah sikit. Saya nak tolong selesaikan sekejap. Balik awal malam ni, saya tunggu awak makan. Mari, biar saya tengok apa jadi dengan bos. Jangan sentuh saya tak perlukan bantuan awak. Lebih baik awak jaga Yan Qianqian. Betullah kata orang. Khabar buruk tersebar lebih pantas daripada khabar baik. Nak cakap ke tak? Cakap elok. Eloklah. Kenapa nak pakai jarum pula? Saya cuma bosan pergi ke taman dan jalan. Jalan, nampak awak dicium oleh Yan Qianqian. Jadi saya terlepas cakap pada Xiao Qing. Saya dah cakap awak cucuk saya lagi. Xiao Li, mari sini, duduk. Mencangkung dan pegang ini kuat-kuat, jangan sampai jatuh ya. Jiang Xiaofeng, awak ni memang lelaki tak guna. Dah terang jadi suami istri dengan Yuxin, tapi masih nak bertegang urat. Dengan Yan Qianqian, tak boleh ke awak fokus pada seorang saja. Saya ni dianiaya. Saya pun tak tahu kenapa Qianqian nak cium saya secara paksa. Mungkin
Ini adalah daya tarikan pribadi saya. Sungguh malang, orang lain yang buat. Kita yang dapat bala. Sekarang boleh tak awak beritahu saya, macam mana awak boleh cedera? Terguris secara tak sengaja. Hah? Dia gores diri sendiri? Kenapa cucuk saya nih? Saya suruh awak ada di sisinya, supaya awak boleh lindungi dia. Kalau ikutkan cakap awak, patutnya awak pun kena cucuk diri sendiri sekali? Ish, geramnya. Duduk dengan orang macam saya nih, tentu rasa bosan kan? Taklah. Diam ada kebaikannya juga. Kalau terlalu bising pun tak elok. Kadang senyap sikit, lagi bagus, lebih baik. Sifat saya nih agak pendiam. Saya cuma ada seorang kawan saja, yaitu Yusin. Dan kedatangan awak buat hidup saya jadi berbeza. Sayangnya, Sayang apa? saya dah janji dengan Yusin, tak boleh suka lelaki yang sama dengannya. Bos, nak makan apa sekarang nih? Saya datang. Yuxin, Pasal Xiao. Qing tu, awak tak ada cakap apa? Apa dengan Jiang Xiaofeng, kan? Tak ada, saya tunggu awak sekali lah nih. dua gadis cantik nih. Jangan ada niat tak senonoh terhadap saya, Kut. Saya seorang aja tahu, tak tahan saya. Berambus. Jiang Xiaofeng, duduk dulu. Ada hal penting yang saya nak beritahu awak. Hal apa? Macam rahsia sangat. Macam nih, Bai Chao Tang yang di pusat bandar tu dah tutup, kami dah beli dengan Xiao King. Jadi, saya terfikir nak pindahkan kedai ubat Cina. Kita ke sana. Wah, kedai Bai Chao Tang tu besar sangat. Dan ia terletak di pusat bandar pula. Berapa banyak uang yang dah dihabiskan? Lagipun, kenapa pula awak beli kedai ubat Cina? Jiang Xiaofeng, kenapa awak gelabah sangat nih? Dengar dulu apa yang Yusin nak cakap. Saya rasa kedai Xiao King agak terlalu kecil, tak sesuai untuk perkembangan awak berdua di masa hadapan. Sebab tu saya terfikir nak beli Bai Chao Tang. Dengan cara ni, awak berdua boleh pindah dan jalankan perniagaan bersama. Jadi, maksudnya, awaklah bos kami berdua. Saya dan Xiao Qing kerja untuk awaklah. Alamak, Yuxin. Bukan. Bos Liang, mari duduk. Macam ni, kedai Bai Chao Tang tu, walaupun saya yang beli, tapi saya nak beroperasi sama dengan Xiao King. Pengagihan saham pula ikut 50% untuk Xiao King, 30% untuk saya, dan 20% untuk awak. Awak yang keluarkan duit, tapi nak bagi kami saham juga. Pemilik kedai dapat 50%, saya pun dapat. Betul, Jiang Xiaofeng, Yusin ni dia berniat baik, jadi dia nak tolong awak capai impian awak, sebab tu dia ambil alih kedai itu. Dia juga kata, selepas awak ambil alih kedai itu, dia nak labur besaran dan promosi awak, jadikan awak sebagai jenama untuk memajukan perubatan tradisional Cina. Liang Yusin, betul ke apa yang Xiao Qing cakap ni? Saya cuma rasa awak ada potensi dan masa depan yang cerah, jadi saya terfikir nak bekerja sama dengan awak untuk memberikan sedikit sumbangan kepada perubatan tradisional Cina kita. Saya memang tak tahu langsung pasal perubatan tradisional Cina, jadi saya hanya terfikir nak bantu awak berdua dari segi perniagaan dan operasi. Liang Yuxin, boleh awak beritahu saya, kenapa awak nak buat macam ni? Saya nak buat, saya buatlah. Xiao Qing, awak keluarkan kontrak pengagihan saham tu, mari kita semua tanda tangan. Mulai hari ini, kita semua rakan kongsi perniagaan. Liang Yuxin, boleh tak awak beritahu saya, kenapa awak buat macam ni? Awak bukannya dari industri ni, lepas tu awak dah habiskan banyak duit, ambil alih kedai sebesar itu, siap beri saya dan Xiao King saham lagi, apa yang awak mahukan? Kenapa? Hanya Jiang Xiaofeng yang boleh ada cita mulia, tapi Liang Yuxin tak boleh ada. Dahlah Jiang Xiaofeng, jangan tanya lagi. Yuxin nak buat perkara yang bermakna, bukankah itu bagus? Kenapa nak sangsikan dia? Saya tak sangsikan dia, saya cuma rasa... Yalah. Memandangkan Presiden Liang nak sertai keluarga kita ni, sudah tentu saya alukan. Baik, kalau macam tu, tanda tanganlah nih. Okey. Baguslah. Jadi, mulai hari ini, kita bertiga akan berjuang bersama demi cita Jiang Xiaofeng. Silap, kita berjuang demi bidang perubatan tradisional Cina kita. Memandangkan kontrak dah ditandatangani,
Biar saya yang uruskan perkara seterusnya. Saya pergi dulu ya. Yang tu, dah lewat ni, kakak saya suruh balik makan, jadi saya minta diri dulu ya. Kak. 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 Jiang Xiaofeng, lama tak jumpa. Jiang Xiaofeng, lama tak jumpa. Macam mana telefon kakak boleh ada pada awak? Mana dia? Apa yang awak dah buat padanya? Awak dah lumpuhkan dua kaki saya, jadi saya bunuh seorang wanita. Awak tak keterlaluan kan? Apa yang awak dah buat padanya? Orang yang cari pasal dengan awak adalah saya. Tak ada kena-mengena dengan dia. Lepaskan dia. Masalah antara kita berdua, jangan libatkan orang lain. Saya bukannya orang yang berpegang pada prinsip. Awak tak bagi saya hidup senang, bukan sahaja saya takkan bagi awak hidup senang, saya akan pastikan orang di sekeliling awak pun takkan hidup senang. Apa sebenarnya yang awak nak? Lembah Kuda Putih. Saya bagi awak masa setengah jam untuk sampai. Kalau tak, kakak awak yang cantik dan seksi ni takkan nampak matahari pagi esok. Kakak. Jangan bergerak. Cukup awak seorang saja yang datang. Tak cukup. Saya dah sampai. Nak buat apa dengan saya? Silakan. Lepaskan dia dulu. Awak dah lumpuhkan dua kaki saya. Bukankah awak ni dokter dewa? Sembuhkan kaki saya, mungkin saya akan berlembut hati dan lepaskan kakak awak ni. Saya boleh sembuhkan kaki awak, tapi syaratnya awak kena biarkan saya dekat untuk merawat. Kalau awak cuba bahayakan saya, macam mana? Kakak saya ada dalam tangan awak. Walaupun saya bertindak terburu-buru, saya tidak akan menjadikan nyawa kakak saya sebagai ancaman. Baiklah, saya percayakan awak kali ini. Budak, awak pun kena hadapi hari ini, haha. Apa yang awak dah buat pada saya? Saya dah kata, jika awak berani apakan orang di sekeliling saya mesti pastikan awak mati. Kakak, awak tak apa-apa ke? Separuh daripada tenaga tulen dah dimasukkan, kenapa masih tak sedarkan diri? Adik. Kak, macam mana keadaan akak sekarang? Dah lebih baik, tapi saya rasa muka awak pucat sangat. Tak apa, saya ni masih muda dan bertenaga, cepat sembuh. Tapi akak pula, disebabkan saya, akak banyak menderita. Jujur cakap, saya rasa bersalah sangat. Jangan rasa bersalah. Nasib baik macam ni, ramai wanita di luar sana yang tak dapat merasai apa yang akak dapat. Kak, sebenarnya dalam hati saya, Kenapa tak nak jawab? tak tahulah budak kecil ni buat perangai apa lagi. Jawablah, mana tahu ada perkara penting, lagipun keadaan saya di sini dah semakin baik. Elu. Apa? Abang Tuan sila tukar kasut. Kian, kenapa awak melutut? Bangun cepat. Awak Tuan, saya pembantu rumah. Sudah tentu saya kena melutut. Bukan. Kian, pembantu rumah apa ni? Janganlah ngada. Cepat bangun. Baik Tuan. Kian, awak tak boleh ke jadi normal? Abang Xiaofeng, saya main peranan dengan awak. Tak boleh ke awak berikan kerjasama sedikit? Mari Xiaofeng. Oh tidak Abang Tuan. Tengok ni, pembantu rumah kecil awak ni baik tak? Dah masakkan sehidangan penuh makanan untuk awak. Ini bukan 4 jenis lauk saja ke? Apa maksud awak 4 jenis lauk saja? Ini bukan satu hidangan penuh ke? Berapa banyak sangat yang awak seorang boleh makan? Aduh, tak boleh ke awak puji saya sikit? Baik, sangat baik. Kalau macam tu... Kian, saya tak minum arak. Abang Xiaofeng, minumlah sikit saja. Siapa tak tahu, Abang Xiaofeng kita ni tak mabuk walaupun minum 1000 cawan? Nak tak saya teman awak minum? Kalau begitu, maukah saya temani awak minum? Kian, kenapa seorang gadis macam awak nak minum arak? Kalau begitu, awak rasa makanan ini macam mana? Sedap tak? Ini terlalu teruk untuk dimakan.
Sedap. Memang sedap ya? Kalau sedap, makanlah banyak sikit. Kian Kian, sekarang boleh lepaskan saya pergi? Abang Xiaofeng, awak nak pergi cepat sangat ke? Abang Xiaofeng, apa yang saya nak beritahu awak ialah saya suka awak. Saya tahu ramai yang suka awak, dan saya mungkin tidak setanding dengan mereka, tapi saya betul-betul sukakan awak. Kian Kian, saya hanya budak kampung dari pedalaman, tak layak untuk awak suka, lepaskanlah saya. Saya betul-betul sukakan awak, masakan saya, Yan Kian Cian, memang terkenal dengan rasa yang teruk. Ayah saya pun tak sanggup makan, tapi awak habiskan semuanya. Adakah awak ambil berat tentang saya dalam hati awak? Kian Kian, sebenarnya saya pun suka awak. Kian Kian, sebenarnya saya pun sukakan awak. Betul ke? Tentu saja, suka sebagai seorang abang kepada adik. Awak, saya tak nak jadi adik awak. Saya nak jadi teman wanita awak. Apa? Teman wanita saya? Ya, Saya... Kian Kian, awak masih muda tahu tak? saya dah tak muda. Saya dah 20 tahun. Saya pelajar universiti. Saya dah dewasa. Saya boleh bercinta. Kenapa asyik anggap saya macam budak kecil? Memangga? Saya nampak kecil, tapi saya dah dewasa. Saya ada pikiran sendiri. Saya ada minat saya sendiri. Kenapa asyik panggil saya budak kecil? Adakah di mata awak semua, saya akan sentiasa jadi budak kecil yang takkan membesar? Aduh, cukuplah. Kian Kian, awak bukan budak kecil. Saya yang tersalah cakap, okey? Maafkan saya. Abang Xiaofeng, awak tak perlu minta maaf pada saya. Awak dah banyak sangat tolong saya. Hati saya rasa tak sedap. Kalau macam tu, apa kata awak cari peluang untuk saya balas jasa awak? Kian Kian, Hah? kita kawan. Saya tolong awak, itu memang kehendak saya sendiri, tak perlu balas jasa. Memandangkan awak kata macam tu, awak nak balas jasa saya macam mana? Kalau macam tu, ambillah saya. Kian Kian, kamu ni gadis suci. Mana mungkin saya boleh? Saya gadis suci, kenapa pula? Saya suka awak, saya rela, saya sanggup berkorban. Abang Xiaofeng, kalau awak rasa Yan Kian Kian ni ada rupa dan sesuai dengan awak, kalau begitu, ambillah saya. Kian Kian, dalam hati saya selalu anggap kamu adik saya. Saya tak nak jadi adik awak. Saya dah cakap, saya tak ingin jadi adik awak. Jiang Xiaofeng, kenapa awak asyik nak saya jadi adik awak saja? Saya benci awak. Saya tak nak jumpa awak lagi. Chiang Chan, Kian Kian, janganlah menangis lagi. Bukan saya tak nak bersama dengan awak, tapi saya rasa saya tak boleh buat macam tu. Kalau saya betul-betul buat, bukankah saya ni tak guna? Jadi, maksud awak nak bersama dengan saya? Awak cantik sangat, siapa yang tak nak? Kian Kian, Chiang Chan, apa yang kamu buat ni? Kian Kian, awak ada di rumah ke? Kian Kian, jangan. Nampak macam awak bosan duduk seorang di rumah. Jadi saya datang temankan awak. Jangan. Awak semua? Yusin, bukan macam yang awak fikirkan, saya dan dia. Baik, awak diam. Jiang Xiaofeng, awak ni manusia ke? Awak berani tipu budak sekecil ini? Sekarang saya dah tangkap awak. Apa lagi yang awak nak cakap? Bukan, saya dan dia. Tak ada apa-apa. Jiang Xiaofeng, awak ni binatang. Saya silap menilai awak. Awak memang kurang ajar dan tak tahu malu. Awak ni betul manusia ke? Kakak sepupu, awak diamlah. Cian Cian, apa awak cakap? Awak suruh saya diam? Saya tak benarkan awak maki Abang Xiaofeng. Apa yang awak nampak tadi memang betul, tapi Abang Xiaofeng tak paksa saya. Saya yang rela meminta Abang Xiaofeng. Sebabnya mudah, saya suka dia. Saya nak jadi teman wanita dia. Kian Kian, apa yang awak merepek ni? Kakak sepupu, pada mata awak, saya sentiasa budak, tapi saya dah berusia 20 tahun, saya dah dewasa, saya ada pendapat sendiri, ada pemikiran sendiri, saya memang sukakan Jiang Xiaofeng. Kian Kian, apa yang awak merepek ni? Kakak sepupu, pada mata awak, saya ni sentiasa budak, tapi saya dah berumur 20 tahun, saya dah dewasa. Yuxin, Kian Kian, kamu tak boleh cakap macam tu dekat kakak sepupu kamu. Kakak sepupu kamu buat macam tu demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan saya? Awak ingat saya tak nampak ke? Dia memang suka dekat awak, tak nak saya dapatkan awak aja. Hai, Yuxin, Kian Kian, kamu duduklah rumah baik-baik. Saya nak kejar kakak sepupu kamu dulu.
Yuxin, janganlah menangis. Awak punya kekayaan berpuluh bilion. Kenapa awak menangis macam budak-budak ni? Awak datang nak tengok saya jadi bahan ketawa kan? Saya nak ketawakan awak? Awak ni sangat cantik jelita. Kekayaan beratus bilion. Awaklah idaman ramai wanita. Isteri yang diimpikan oleh ramai lelaki. Mana saya layak nak ketawakan awak? Pergi sana, saya tak perlukan awak jaga saya. Mari, jangan menangis. Ikut saya balik ke rumah Kian-Kian. Kamu berdua ni kan adik-beradik sepupu. Berbaiklah semula. Sudahlah, Kian Chen dia langsung tak faham. Niat baik saya buat semua ni demi kebaikan dia langsung tak hargai saya. Awak selalu cakap berulang kali, demi kebaikan Kian-Kian. Cakap berulang kali. Niat baik awak sendiri, letakkan diri awak di tempat moral yang tertinggi. Saya nak tanya awak, kenapa pula niat awak tu niat baik? Kenapa pula niat tu demi kebaikan dia? Liang Yuxin, awak tahu tak? Awak ni terlalu pentingkan diri sendiri. Awak selalu gunakan standard awak sendiri untuk menilai dunia ni. Asyik cakap berulang kali demi kebaikan orang lain, mengekang orang lain. Awak tak rasa benda ni kelakar ke? Awak tak bagi Kian Chen suka saya? Seolah-olah suka saya tu salah. Macam kalau dia suka saya akan menyusahkan dia. Sumber dan asas masalah awak ni dekat mana? Tapi Kian-Kian masih budak lagi. Kalau saya tak bagi bimbingan yang betul, dia akan tersalah jalan. Awak pula yang kata orang lain budak. Kian-Kian tahu menghargai niat baik orang lain, jaga perasaan orang, tapi awak hanya tahu menilai semua ini mengikut piawaian awak. Sangat perasan bagus. Liang Yuxin, kalau saya jadi awak, sekarang juga pergi minta maaf pada Kian-Kian. Tak perlu kakak ipar minta maaf, sebenarnya saya yang salah. Kian-Kian. Kakak ipar, maafkan saya yang cakap benda jahat. Maafkan saya, awak pukul saya lah, maki saya. Kakak ipar yang salah, saya tak patut guna pandangan saya untuk nilai orang lain. Saya memang terlalu perasan bagus. Kakak ipar, saya tahu awak buat ini untuk kebaikan saya. Maafkan saya. Baru-baru ini, saya kenal seorang pemuda yang berbakat. Dia seorang dokter perubatan Cina. Saya sangat suka dia. Saya nak kawinkan salah seorang daripada Kian-Kian dan Yuxin dengan dia. Apa pendapat kamu? Ayah, kenapa dokter perubatan Cina lagi? Lagipun nak kahwinkan dua putri kesayangan kita dengan dia? Oh, dia dah sampai. Saya dah agak dah. Siapa lagi yang boleh buat Datuk berpuas hati sangat nih? Rupanya kamu. Duduk. Oh, kamu berdua dah lama kenal ya? Kenal. Saya dah cakapkan, awak pasti berpuas hati. Xiaofeng. Ya. Hari ini saya panggil kamu ke sini. Ada perkara besar nak bincang dengan kamu. Saya nak serahkan Kian-Kian kepada kamu. Hah? Tak boleh. Atuk, Jiang Xiaofeng ni, teman lelaki saya. Macam mana Atuk nak dia kahwin dengan Kian Qian? Kakak sepupu, bukankah kamu dah lepaskan dia? Kenapa kamu masih nak bersaing dengan saya? Saya benci kamu. Hai, Kian Qian. Coba tengok. Cucu perempuan dan cucu saudara saya, dua berkenan dengan kamu. Mereka berdua ni harta saya yang paling berharga. Untuk tak nak gaduh, apa kata kita biarkan mereka bersaing secara adil? Macam mana? Datuk, tu macam tak sesuai lah. Apa yang tak sesuainya? Saya sebagai bapa dia pun tak cakap apa-apa. Kalau ikutkan saya, apa kata kamu kahwin dengan mereka berdua? Ambil jelah dua. Elo? Apa? Kian-Kian kemalangan? Kian Qian? Macam mana dengan Kian Qian? Pemandu yang melanggar tuh dah tangkap ke belum? Dah tangkap, sekarang masih di soal siasat. Tapi dokter kata, Kian hanya ada setengah jam saja lagi. Ini? Ke tepi. Saya boleh rawat. Kalau bukan sebab Kian asyik fikirkan awak, macam mana dia boleh terlibat kemalangan? Awak sekarang masih lagi cakap benda yang tidak membantu di sini. Sepupu, jangan salahkan dia lagi. Saya pun tak tahu bila masa saya mula sukakan dia. Saya cuma nak tanya awak satu soalan. Kalau saya masih hidup, awak akan kahwin dengan saya tak? Saya kena kahwin. Macam mana saya nak janji macam ni? Saya boleh rawat lah. Awak masih lagi nak tercegat di situ kenapa? Cepatlah janji. Saya janji dengan awak, tapi selepas rawat awak, kita cakaplah lepas awak dah sembuh. Kamu betul boleh rawat ke? Saya cuma ada 10% peluang sahaja. Semua orang keluar dulu. Kamu betul boleh rawat dia. Saya hanya ada peluang 1 dalam 10. Semua orang keluar dulu. Jom, cepat.
Tak boleh, saya mesti masuk tengok. Kalau dia buat apa pada Kian-Kian macam mana? Kalau kamu berani masuk, jangan salahkan saya. Kalau saya tak mengaku kamu cucu saya. Kian-Kian, Tunggu. Kian-Kian baru sembuh. Dia masih perlukan rehat. maksud awak, Kian-Kian sudah sembuh? Baguslah. Hai, saya ingat awak janji nak kahwin dengan Kian-Kian. Sekarang ini, awak tak nak lari kan? Jangan risau, saya tak akan lari. Malah, Amboi Jiang Xiaofeng, awak betul-betul nak kahwin dengan kami adik-beradik nih? Kau jangan nak lari pula ya. jangan risau, saya tak akan lari. Lagipun, Hai, kau Jiang Xiaofeng, berani kau nak kahwin dengan kami? Dua beradik? Liang Yuxin ni memang kejam. Kak, Adik, akak dengar dua beradik dari keluarga Liang tu nak bersaing untuk dapatkan kamu. Kalau akak tak cepat bertindak, nanti dua ekor jelita tu rampas kamu. Kak, tak eloklah macam ni. Apa yang tak eloknya? Kak, kita ada banyak masa lagi. Saya nak tengok siapa yang ada di luar tu dulu. Alahai, Saya kata kenapa awak tak datang kerja? Rupanya awak sedang berjanji temu dengan kekasih, ya? Dua macik, mari kita berbaik, baik, rezeki pun murah. Diam. Dua cik puan sekalian, mari kita berdamai. Berdamai ya. Diam. Hei, Datuk. Jiang, Datuk dengar kamu ada seorang kakak juga. Jemput dia datang makan tengah hari ini. Hah? Kakak sepupu, dari kecil lagi saya selalu mengalah pada awak. Kali ini patutnya awak bagi laluan pada saya lah kan? Semua benda boleh beri, kecuali ketulan daging ini. Sayangku, Yuxin, selama ini saya manjakan awak. Ketulan daging hari ini patutnya berikan pada saya, kan? Seperti yang saya cakap tadi, semua benda boleh beri, kecuali ketulan daging ini. adik, Ya, awak patut paling suka daging yang kakak ambilkan untuk awak kan? Semalam awak kata, selain yang kakak hidangkan, awak takkan makan yang lain. Amboi Jiang Xiaofeng, memang kuat sungguh penangan awak. saya tiba teringat. Penyakit adik Li belum pulih sepenuhnya. Saya pergi rawat adik Li dulu. Kamu semua makanlah dulu. Makan saja, jangan hiraukan saya. Silakan makan. Hai, balik sini. Hari ini awak jangan harap dapat lari.